lagi. Okey, yang berusaha Dr. Izandis Muhammad Said, pengarah Hospital Orang Asli Gombak. Yang kita hormati, yang berhormat Senator Datuk Aziz Sidin, Encik Muhammad Sambut dari POSEM, Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia. Juga ada di sini siasat kepada sahabat Jariah Malaysia, Puan Musliha Katiman, tuan-tuan dan puan-puan peserta seminar kita pada pagi ini. Menurut Encik Sambut tadi, kita bermula dengan sejuk tentang cerita tentang kesihatan. Tajuknya kita tengok orang asli sihat sejahtera melalui pembudayaan hidup sihat dan kelestarian persekitaran menyokong hidup sihat. Tak ada sebut makan pun. Sebab tu Dr. Izandis jemput saya ke sini untuk cerita tentang makan. Security makanan. Food security dalam bahasa Inggeris selalunya diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita keselamatan makanan. Pada saya tak kena. Dia lebih kepada jaminan makanan. Tak itu tu. Security, kalau kita sebut security makanan boleh sikit lah. Kalau kita sebut keselamatan makanan dah jadi macam tak kena. Jadi kita saya nak ceritakan dari sikit tadi. Tadi diperkenalkan tadi, saya sebenarnya Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Food Bank Malaysia. Dulu memang saya Presiden Sahabat Jariah Malaysia. Tapi sebelum bila saya dah jadi Ketua Pegawai Eksekutif di sini, dia orang tak bagi saya pegang banyak jabatan. Jadi saya terpaksa melepaskan jawatan sebagai Presiden Sahabat Jariah Malaysia yang saya mulakan dahulu. Jadi kita sebelum nak menceritakan tentang security makanan, semestinya saya nak memperkenalkan sedikit tentang kewujudan Yayasan Food Bank Malaysia ini. Rata-ratanya ada yang pernah dengar tak Yayasan Food Bank Malaysia? Food Bank ramai orang dengar. Tapi Yayasan Food Bank Malaysia tu ada yang pernah dengar tak? Selalunya kadang-kadang orang salah sebut. Dia dengan kita dia sebut Food Panda. Dia lebih terkenal lagi Food Panda daripada Yayasan Food Bank. So jadi kita nak kena membetulkan, nak bagi sikit maklumat supaya lebih difahami kewujudan Yayasan Food Bank Malaysia. Okey, kita tengok di sini. Sebenarnya kita ditubuhkan pada 2019 di bawah Akta Pemegang Amanah di bahagian haiwan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Kita ni bukan ditubuhkan di bawah SSM ataupun ROS. Kita ditubuhkan di bawah Akta Pemegang Amanah bahagian haiwan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Okey, so kita okey. Kita sebenarnya bila kita ditubuhkan, kita advocate. Maksudnya kita menggalakkan, kita meminta kerajaan untuk membuat satu undang-undang. Kita dah membentangkan kertas kerja kepada kerajaan untuk membentangkan undang-undang yang dinamakan Food Protection Act, Food Donors Protection Act tahun 2020. Apa tujuan dia? Tujuan yang utama adalah sebab orang yang menyumbang makanan, syarikat-syarikat yang menyumbang makanan kepada kita, mereka dilepaskan daripada liability.
Kalau orang yang makan makanan mereka itu sakit atau mati ataupun apa terkesan daripada sumbangan makanan mereka itu, ini memberi keyakinan kepada penyumbang makanan. Jadi akta ini sangat penting. Tapi mereka tidak terlepaslah daripada tanggungjawab sekiranya makanan yang disumbangkan itu tidak berkualiti. Dia kena pastikan dulu makanan yang dia nak sumbang pada itu dalam keadaan elok, tidak luput daripada tarikh. Jadi dia tak takut. Ada banyak syarikat-syarikat pembuat makanan yang dia risau untuk memberi makanan dia kepada kita. Kalau tempoh nak luput lagi 3 bulan atau lagi 2 bulan, dia takut kalau orang makan terkesan dia akan dikena saman. Tapi bila ada Food Donors Protection Act ini, dia boleh menyumbang pada kita, kepada Yayasan Food Bank, dan kita boleh edarkan kepada penerima-penerima yang di lain. Kadang-kadang penerima lain tidak pun peduli tentang apa tarikh luput tu. Kalau orang lapar, kalau orang tidak ada makanan, kadang tarikh luput dia tak peduli sangat. Yang peduli ni kadang-kadang penerima ni kita pun tahu, penerima penyumbang makanan ni dia ada 2-3 jenis. Kalau penerima tu dari segi orang politik, dia memang bising lah. Dah makanan dah nak luput, dah nak bagi. Dia akan bising. Tapi kalau orang yang memang perlukan makanan, dia tak bising sangat tentang apa tu. So kita ni, Yayasan Food Bank ni adalah tax exemption company, organisasi. Kita adalah NGO yang dilepaskan daripada cukai. Bermakna sesiapa yang menyumbang pada kita dari segi bentuk dana atau dari segi bentuk apa makanan, dia boleh tolak cukai. Itu yang kelebihan yang kita ada. Okey, kita punya pilar, kita bergerak ni, kita punya pilar kita punya tonggak kita, tiang kita adalah kita berdasarkan kepada SDG. SDG adalah Sustainable Development Goals yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kita bergerak pada tonggak SDG 2 dan SDG 12. Apa itu SDG 2? SDG 2 ada SDG 2 adalah sifar kelaparan. Kita target kita sifar kelaparan, tidak ada kelaparan dalam komuniti kita. Itu tujuan utama kita. Kita mencari sumbangan-sumbangan daripada syarikat korporat, daripada tempat-tempat lain, dan kita akan, kalau kita dapat berita di mana ada berlaku kelaparan, dan kita akan segera hantarkan sumbangan kita. Itu adalah SDG 2. Kita tengok pada situ. Selalunya bila achieve food security, kita tengok end hunger, achieve food security, kita kena sampaikan jaminan makanan tu yang kita, ramai rakyat kita yang akan dapat dibantu dengan apa jaringan makanan ini. Selalunya masalah pembekalan makanan ini dihadapi bila berlaku konflik, bila berlaku COVID-19, bila ada climate change, penghasilan pertanian tidak boleh dibuat, jadi akan berlaku kekurangan bekalan. Jadi bila ada peperangan, konflik itu peperangan. Kita tengok bawah itu, kalau ada peperangan berlaku, contohnya Ukraine bila berperang dengan Russia, banyak bekalan makanan tidak boleh sampai kepada negara-negara miskin yang selama ini menerima sumbangan daripada Ukraine dan Rusia. Kekurangan, kita tengok ada 30% gandum. Suplai gandum dunia 30% daripada Ukraine. Dan kita tengok juga ada jagung, semua daripada Ukraine, dan juga minyak kacang bunga matahari 80% daripada Ukraine dan Rusia. Jadi ini bila berlaku peperangan itu menyebabkan bekalan makanan itu tidak sampai, dan membuatkan negara yang miskin, negara yang ada kebuluran, yang kekurangan makanan bertambah teruk. Okey, itu kita punya pilar kita kepada SDG 2 untuk mengakhirkan kelaparan, zero hunger, sifar kelaparan. Dan juga SDG 12 adalah responsible consumption dan responsible production. Apa maksud responsible consumption? Iaitu kita bila makan makanan, kita kena bertanggungjawab atas makanan yang kita makan. Kita bukan sengaja-sengaja rumah kita ada 5 orang, kita masak untuk 10 orang. Kita kena bertanggungjawab tentang penggunaan makanan yang kita ada. Walaupun kita kata itu hak aku, suka-suka aku nak masak banyak mana pun, kita kena bertanggungjawab. Kalau kenduri kita panggil 500 orang, jangan masak untuk 1000 orang. Itu yang selalu berlaku. Sebelum pandemik berlaku, COVID-19, apa kami ditubuhkan pada awal dulu adalah untuk memungut pembaziran makanan, lebihan makanan yang berlaku di hotel-hotel, berlaku di majlis-majlis kerajaan yang besar-besar. Masak canggih-canggih, nasi berani, kambing apa semua, makan sentuh seorang sikit je. Apa jadi dengan pembaziran itu? Jadi kami awal dulu tahun pada 2019, sebelum berlaku pandemik, kami pergi pungut yang belum disentuh, makanan yang belum disentuh, yang dalam tray lagi.
Kami pungut balik ke gudang kami akan packing balik dan hantar kepada gelandangan dan kepada pihak-pihak yang boleh dibantu. Ada sebahagiannya kita buat retort. Retort ni maksudnya kita vacuumkan, kita masuk yang boleh tahan lebih kurang dalam 6 bulan. Dan kita guna untuk pergi hantar pada bila berlaku bencana dan sebagainya. Tapi bila pandemik COVID-19 berlaku pada tahun 2020, semua industri ini tak bergerak. Tidak ada majlis, hotel pun tak ada. Jadi semua makanan yang kami pungut itu dah tak ada lagi. Jadi kami terpaksa menggunakan kaedah-kaedah lain untuk mengumpulkan makanan. Jadi kita tengok unsustainable pattern itu adalah kalau kita banyak pertanian dijadikan industri, menjadikan industri utama dalam negara kita. Contohnya kelapa sawit ditebang berpuluh-puluh ribu ekar. Ada kita merasa? Tak ada kita merasa kan? Minyak sawit pun mahal. Itu tak sustainable. Maksudnya dia tebang untuk industri. Untuk industri, bukannya untuk dia tebang tanam kelapa sawit. Itu adalah pertanian. Tapi pertanian bukan untuk menyediakan makanan. So tak sustainable. Dia akan merosakkan, ada climate change berlaku di situ. Biodiversity akan berlaku di situ. Kita tengok pollution dengan mesin, dengan jentera, dengan gentolak dan sebagainya. Itu semua berlakunya dekat kita. Jadi itu terlampau banyak sangat kita tengok kehilangan makanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembaziran makanan berlaku bukan hanya kata selepas kita beli, bawa balik di rumah kita masak dan kita pembazir. Bukan itu saja. Pembaziran makanan berlaku semasa kita pungut di ladang. Dah berlaku pembaziran. Ketika kita harvest, ketika kita ambil padi di sawah, dah ada yang jatuhnya, yang dipijaknya, yang dilanggar lorinya, dilanggar mesinnya, situ dah berlaku pembaziran. Sebanyak 13% kita dah hilang daripada kita pungut barang makanan nak sampai kepada kedai. 13% dah berlaku. Masa kita naik lori, ada yang jatuh, ada yang rosak. Masa kita simpan, ada tikus makan, ada semut makan. Nak sampai kepada kedai di pack untuk dibeli oleh orang ramai, dah 13% berlaku pembaziran. Berlaku kehilangan makanan di sini. Lepas kita beli bawa balik rumah pula, ada 17% lagi berlaku pembaziran di situ. Kita bawa balik rumah, kita basuh, kita tengok, kita potong kulit tebal-tebal. Patutnya potong kulit nipis-nipis, kita boleh makan banyak sikit, tapi kita potong tebal-tebal. Sepatutnya kita beli 1 kilo untuk kita makan satu keluarga, tapi kita beli 2 kilo. 1 kilo tu akan busuk dalam peti sejuk kita, atau akan busuk dalam almari kita. Adalah pembaziran yang sepatutnya boleh digunakan oleh ramai orang lagi yang tidak punya peluang untuk dapat makanan itu. Jadi kita kadang-kadang kita tak sedar pembaziran yang kita berlaku, kita sendiri membuatkan pembaziran itu berlaku. Kalau tengok daripada apa yang kita hadapi, itulah hadapnya. Kita tengok dalam satu dunia lebih kurang 150 juta kanak-kanak bantut sebab tak cukup makanan. Adakah orang asli kita bantut? Ramai. Cuma kita tak ada doktor mungkin ada buat kajian tentang itu. Tapi memang ramai yang malnutrition, yang bantut ini. So jadi saya nak bagi gambaran supaya kita boleh dapat. So visi kita adalah untuk become a leader of food banking in Malaysia. Ramai orang tak faham food banking yang kita buat bukan seperti food bank yang ada di surau, yang ada di masjid, yang ada di petrol pump, di Petronas sebagainya. Kita buat food bank, kita ada sistem food banking system. Bila kita cakap tentang food banking system, kita adalah supply driven, kita bukan demand driven. So operasi kita adalah terbalik daripada NGO-NGO yang lain. NGO-NGO yang lain adalah demand driven. Nampak kat situ kampung ni ramai orang susah, baru keluar pergi cari sumbangan kat mana, cari dana, cari apa, baru datang hantar sumbangan. Tapi kita tidak mencari itu. Kita pergi cari barang dulu. Kita mencari sumber dulu. Kita kumpul semua di gudang kita dulu. Sebab tu kita nama bank. Bank mesti ada pendeposit dan mesti ada pelanggan. So pendeposit kita adalah syarikat-syarikat korporat yang membantu, yang menghantar kita. Kita ada MOU dengan syarikat-syarikat besar seperti Nestle, Dutch Lady dan sebagainya. Setiap bulan mereka akan hantar makanan-makanan yang mereka tidak boleh lagi jual. 3-6 bulan nak expired, tak ada chef value lagi. Supermarket sudah tak nak terima lagi. So kita ada perjanjian dengan dia orang boleh hantar kat kita dan kita akan packing dan kita hantar. So pelanggan kita siapa? Pelanggan kita bukannya orang-orang yang menerima sumbangan itu, sebab kita tak tahu siapa yang perlu kita bantu. Pelanggan kita adalah NGO tempatan, persatuan-persatuan penduduk tempatan. Kalau batin-batin semua, ramai batin-batin yang hubungi kita. Yang ada masalah makanan, dia akan hubungi kita. So, kita bukan
terus sendiri kita yang pergi cari siapa yang perlu dibantu. Tapi mereka mesti menghubungi kita, mesti berdaftar dengan kita, ada MOU, sign MOU dengan kita, supaya mereka mesti kredibel, mesti bagi NGO yang boleh diharap. So jadi itulah operasi kita. Kita tengok. So our objective itulah, kita help the underprivileged with access to food. Kita akan bantu yang kurang berkemampuan untuk dapatkan, dan kita bantu NGO yang bergerak, yang aktif bergerak, yang bergerak dengan baik untuk mereka ada barang untuk mereka keluar pergi membuat program-program dan menghantar sumbangan di luar. Kita juga koordinate dengan agensi-agensi kerajaan yang boleh membantu kita dari segi logistik. Kita banyak berkolaborasi dengan JKR, dengan APM, dengan Smart Team. Semuanya itu kita berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan supaya kita punya cost untuk logistik. Sebab cost dalam networking of hantaran makanan ini adalah logistik yang paling tinggi. Jadi kita kena berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan ini supaya kita mengurangkan kos kita, dan mereka juga sangat suka untuk membantu kita untuk isu ini. Tahu tak, saya nak cerita tentang pembaziran makanan. Setiap hari di Malaysia, cerita Malaysia, ini data ni datang daripada SW Corp. Setiap hari di Malaysia ini, solid waste, bahan buangan pejar 38,000 tan. Daripada 38,000 tan tu, 17,000 tan adalah bahan makanan yang kita buangkan setiap hari. Daripada 17,000 tan makanan itu, 4,000 tan makanan yang masih boleh dipakai, yang boleh kita elak daripada kita bazirkan, daripada kita buang. Bayangkanlah 4,000 tan makanan kita boleh bagi makan kepada lebih kurang 3 juta orang 3 kali sehari. Data ini saya ambil yang 27 juta tu dia buat kuih-kuih. Itu masa zaman nak raya Cina tu. Tapi yang sebenarnya dengan 4,000 tan satu hari makanan yang kita bazirkan, yang elok lagi yang kita buang, kita boleh bagi makan kepada lebih kurang 3 juta manusia 3 kali sehari makan. Bayangkan pembaziran yang kita buat. Kalau tengok di atas statistik pembaziran sisa makanan, Malaysia di atas dalam dunia. Ini pembaziran berlaku, bayangkan pada musim perayaan. Dia meningkat 15 ke 20% dari pembaziran yang kita buat. Anak-anak balik kampung, beli itu ini. Ayam sepatutnya beli 2-3 ekor, dah beli 5-6 ekor. Anak dia beli, anak dia beli. Akhirnya berlaku pembaziran. Musim perayaan bukan hanya kata musim perayaan Islam saja. Semua musim perayaan sama je. Dia akan berlaku pembaziran makanan yang dahsyat. Dia meningkat lebih kurang 15 ke 20%. Itu yang kita bazirkan. 11% kita bazirkan daripada isi rumah. Rumah kita bazirkan. 5% daripada restoran-restoran, dan 2% tu daripada produksi tanah. Yang belah produksi tanah maksudnya penyimpanan akan tikus masuk, the pest control dia tak elok dan sebagainya, akan berlaku pembaziran juga. Okey, sekarang baru kita nak pergi kepada jaminan makanan masyarakat orang asli Semenanjung Malaysia. Jaminan makanan, food security. Jaminan makanan adalah ukuran ketersediaan itu, dilindung tu, ketersediaan makanan dan keupayaan individu untuk mengaksesnya. Mengaksesnya adalah capaian. Mampu tak dia nak dapatkan? Kadang-kadang makanan tersedia, tapi mampu dia nak dapatkan makanan tu. Kan? Itu adalah food security ni mula-mula dibincangkan dalam dunia adalah pada tahun 1974. Kan? Mula-mula dibincangkan. Kalau kita baca, saya bacalah berterangkan. Menurut Jawatankuasa Jaminan Makanan Dunia Pertubuhan Masa Bersatu, jaminan makanan ditarifkan sebagai bermaksud bahawa semua orang pada setiap masa mempunyai akses fizikal, sosial dan ekonomi kepada makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat, yang memenuhi keutamaan makanan dan keperluan diet mereka untuk kehidupan yang aktif dan sihat. Nampak Jawa asli kita tak ada benda tu. Ada makanan kadang-kadang mungkin quality je, kadang-kadang nutrition je. Jadi kita banyak perkara yang perlu kita fikir dan kita buat, terutama masyarakat sendiri. Macam Cik Muhammad Sambut tadi cerita, saya tadi lepas Dr. Izanis tanya, Dr. Datuk tanya, saya betul ingat nak tanya tadi, tapi saya tak teruskan lah sebab pada saya nak cakap. Soalan yang saya nak tanya apa? Perubahan kita tak boleh elak. We cannot stop the changes that going to happen in the world. Kita tak boleh ubah perubahan. Kita tak boleh berhentikan perubahan yang akan berlaku. Kampung orang asli akan berubah. Penempatan orang asli akan berubah. Itu adalah kenyataan. Hakikat.
Apa yang kita perlu buat ialah perubahan pemikiran. Apa yang perlu kita buat adalah macam mana kita nak sesuaikan diri, selaraskan kehidupan kita dengan perubahan yang berlaku. Kalau kita nak marah kepada pembalap, nak marah kepada orang buat ladang, sampai bila kita nak marah? So jadi kita lebih kena sediakan anak-anak kita, generasi-generasi yang akan datang, bagaimana nak menyesuaikan diri dengan keadaan yang berlaku, dengan perubahan yang berlaku. Jadi kita tengok tonggak ataupun konsep yang jaminan makanan ini, ketersediaan. Apa maksud ketersediaan? Ketersediaan itulah makanan itu ada. Dia sebab jadi food security ini bukan hanya kepada orang susah, bukan hanya kepada orang asli, bukan hanya kepada orang miskin, kepada semua peringkat masyarakat. T20 orang paling kaya dalam Malaysia pun, kalau makanan itu tak ada, macam mana dia nak beli? Kalau pun dia duit banyak. Makanannya pertama sekali, makanan kena ada. Ketersediaan tu kena ada. Walaupun dia kaya macam mana pun, kalau tak ada makanan tu dia tak boleh nak beli. Lepas tu kita pergi kepada akses. Akses ni capaian, kemampuan kita untuk ambil makanan tu, kemampuan kita untuk beli. Ini yang datangnya ekonomi tadi. Ada duit tak nak beli? Mahal tak? Murah tak? Mampu tak kita beli? Ini kena ada nanti. Itu pencapaian dia. Baru pada penggunaan kita tengok benda ni elok ke pada kesihatan, dari segi nutrition ni, dari segi apa penggunaan yang kita nak pakai, halal ke haram ke. Lepas tu baru pergi pada kestabilan. Kestabilan ni bakalan tu kena berpanjangan ada. Bermakna boleh diadakan. Ketika kita perlukan makanan itu stabil, kena stabil. Ini ada tonggak. Kita tengok kepada dalam konteks masyarakat Malaysia, jaminan makanan ini boleh dilihat berdasarkan kemampuan dan kesediaan masyarakat Malaysia untuk membeli bahan makanan yang berkualiti dengan harga yang berpatutan dan pada masa yang diperlukan. Harga barang makin meningkat. Siapa boleh halang? Tak ada siapa boleh halang. Ditentukan oleh pasaran. Sebab tu tadi kita dalam masyarakat, macam kami Yayasan Food Bank Malaysia, kami advocate, menceritakan kepada masyarakat dan juga kepada kita tekankan kepada kerajaan juga, kena buat satu undang-undang tentang tanggungjawab kita menguruskan makanan. Saya bagi contoh, penternak ayam, dia ternak ayam, kalau harga tak kena pada dia bunuh semua 20,000 ekor ayam. Satu kandang tu dia bunuh. Ada tindakan undang-undang, ada dari segi undang-undang salah dah pada dia? Tak ada. Dalam konteks undang-undang Malaysia belum ada lagi berlaku kesalahan kalau dia buang anak ayam tu sebab dia tak setuju dengan harga di pasaran, dia bunuh semua 20,000 ekor anak ayam tu. Tak ada kesalahan dari segi undang-undang. Tapi sebenarnya itulah tidak bertanggungjawab. Sedangkan benda itu boleh dijadikan makanan kepada orang ramai yang tak cukup makanan. Disebabkan tak kena harga tu pada dia, dia pergi buang. Tak ada orang kata apa? Tak ada undang-undang yang kami masih advocate, masih berbicara tentang ini. Kita nakkan satu akta yang dibentukkan oleh kerajaan supaya makanan tidak dibazirkan, tidak dibuang sebegitu saja. Bukan sekadar itu saja. Kadang-kadang kita tengok sumber makanan daripada syarikat-syarikat besar. Bila dia benda dia hampir luput, dia tak mau bagi kepada kita untuk diserahkan kepada orang lain sebab dia cakap kononnya dia nak jaga kualiti makanan dia. Dan dia akan lupuskan kadang-kadang berpuluh ribu karton barang-barang yang dia buat dan tak dapat dijual, ataupun ada defect yang very minimum. Itu pada kita tak boleh. Dia masih ada orang yang kita boleh bantu dengan lebihan makanan yang kita ada itu. Pentingnya jaminan makanan ini, jumlah individu yang mengalami masalah kebuluran dan kekurangan zat sudah menghampiri 1 bilion sekarang ini dalam dunia. Masalah kebuluran dan kekurangan zat makanan ini boleh dikaitkan dengan berbagai punca lah. Jaminan makanan boleh jadi penanda aras berkaitan dengan akses dan ketersediaan makanan yang ada sekeliling kita. Ini kadang-kadang kita tak nampak. Bila kita baca wording macam ni, kita tak nampak. Bila saya sudah bagi contoh. Contohnya sawah padi. Sawah padi, kalau 1 ekar, kita boleh keluarkan contohnya 1 tanah untuk senang kira. Kita keluar modal untuk usahakan 1 ekar sawah padi, untuk keluarkan 1 tan, kos kita lebih tinggi daripada kita beli padi 1 tan di Thailand. Betul tak? Itu yang berlaku di negara kita sekarang. Kita nak beli beras 10 kilo, dengan kita nak pergi tanam padi untuk hasilkan beras 10 kilo, kos kita lebih tinggi daripada kita beli. Buat apa kita nak susah-susah kita tanam? So kita beli. Bila kita beli, sawah kita apa jadi? Kita tukar jadi projek perumahan. Lebih cepat untuk dapat untung yang banyak. Beras kita beli dari luar negara.
Tapi bila berlaku sesuatu, Thailand tak mau ekspor beras kat kita, Vietnam tak mau ekspor beras kat kita, kita nak makan. Itu yang berlaku. Jadi kita masih tak fikir tentang kita kena ada satu konsep. Walaupun kos tinggi, kita tetap kena ada satu dasar pertanian kita supaya menyimpan, membentuk benda ni supaya menjaga kita di masa akan datang. Apa berlaku? Kita tak tahu apa berlaku. Bila berlaku peperangan, orang tak mau ekspor kat kita barang-barang makan. Sekarang ni berapa persen makanan yang kita import untuk kita makan? Boleh kata lebih daripada 60-70% barang makanan yang kita import. Kalau tak boleh import lagi, kita apa lagi nak makan? Gandum kita langsung tak ada. Ubi kentang pun kita di India. Bawang pun Holland. Jadi yang kita keluar sini, dulu kita beras, Kedah kita katakan. Rice Bowl of Malaysia. Mana ada sekarang? Semua dah tukar jadi shopping mall, jadi taman perumahan. Beli beras siam semua. Jadi itu kita kena fikir masa depan macam mana keadaan itu akan berlaku. Kita tengok kerajaan buat dasar pertanian ni daripada dulu ni. Dasar padi dan beras negara ni sebelum merdeka juga. Sebelum 1957 kerajaan dah buat dasar padi dan beras negara. Ini untuk hanya tumpu pada padi dan beras. Ada bagi subsidi untuk orang tanam beras, tanam padi, ada bagi baja, ada bagi segala-galanya bagi. Tapi kita tetap tinggi kos kita. Kita masih mengimport. Atau kita 1984 kita ada dasar pertanian negara pertama. 1992 ada lagi kedua, ketiga sampai 98. Dasar jaminan bekalan makanan negara 2008. Semua dasar agro makanan negara 2012 sampai hari ini berkuasa. Apa impaknya? Kita pun tak tahu. Apa kesannya? Kita pun tak tahu. Harga makin naik. Tapi kita bukan nak menyalahkan siapa, tapi itu yang berlaku. Kita kena faham tentang realiti dalam kehidupan kita. Perkara-perkara ini walaupun dasar dibuat, tapi tidak diamalkan dan tidak dikuat kuasakan, tidak dipraktikkan, so tidak ada apa kesannya apa-apa. Melalui pencapaian jaminan makanan yang baik, maka seluruh rakyat akan memperolehi manfaat sama rata dalam sumber makanan. Kita sekarang ni dah inequality. Ketidaksamarataan kita makin menjurang. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin kaya, makin miskin. Yang kaya boleh mendapat sekarang ni. Sekarang kita makanan, semua makanan masih ada, masih mewah. Jadi yang kaya boleh dapat apa saja yang dia nak. Tapi yang miskin bukan semua barang yang dia nak boleh dapat. Dia bergantung kepada pendapatan dia, bergantung kepada keupayaan dia untuk membeli makanan-makanan itu. Ketidaksamarataan itu dalam berlaku, kita pun dah nampak. Jadi tanggungjawab itu, tanggungjawab jaminan makanan adalah terletak pada semua negara. Bila sebut negara itu kerajaan lah. Tapi kita pun kena memainkan peranan juga. So, kesan jaminan makanan yang tidak tercapai, kekurangan bekalan makanan dan ketidakmampuan untuk mendapatkan bekalan makanan yang berkhasiat boleh membawa kepada krisis makanan. Bila berlaku krisis tu macam-macam. Makanan adalah nombor satu. Orang sanggup berbunuhan kerana makan. Kadang-kadang kita kata aku boleh makan rumput tapi anak aku tak boleh makan rumput. Kita nak kena cari juga. Mencuri, kita terpaksa mencuri, kita mencuri. Terpaksa merompak, kita merompak. Makanan adalah segalanya. Isi perut nombor satu dalam hidup siapa pun. Kalau perut tak diisi, dia macam-macam. Kerja tak boleh, nak apa pun tak boleh. Akibatnya harga makanan dunia akan meningkat dengan mendadak. Keadaan ini ditambah pula dengan masalah kadar pendapatan yang rendah dan kadar pengangguran yang tinggi menyebabkan setengah negara dilanda krisis makanan, sukar untuk mendapat makanan-makanan yang mencukupi. Pada tahun macam tak tahu dah tahu mungkin sebelum tu, saya mula keluar ke dalam pasaran kerajaan, pasaran pekerjaan pada tahun 80-an. 83-84 kerajaan tak boleh bagi kerja. Walaupun scholarship kerajaan, tapi kerajaan tak boleh bagi kerja. So kita kena keluar cari kerja, tergabung. Rata-rata ada ijazah, gaji ketika itu berapa tu? 800? Tahun 80-an. Dia lebih kurang macam tu harga. Lepas tu kita keluar, kita tengok tahun 90-an gaji 1,200, 1,300. Sekarang ni yang keluar ijazah gaji berapa? Fresh 2,200, 2,500. Jadi bermakna tak ada peningkatan pendapatan yang dah comparekan dengan masa yang berlalu. Jadi bermakna kita tengok pada situ peningkatan harga makanan
berbeza dengan peningkatan pendapatan. Jadi kita dah mula, yang sekarang ni yang duduk di Kuala Lumpur yang bergaji ijazah yang ada 4,000, 5,000 pun masih miskin. Miskin bandar ni 5,000. Nak bayar itu segala-galanya bayar. Jadi kita dah tengok dari segi pendapatan ini juga yang menentukan tentang jaminan makanan kita. Jadi kita kena advocate benar jaminan makanan dalam komuniti orang asli. Kita tidak boleh lihat isu jaminan makanan dalam komuniti orang asli ini secara am atau menyeluruh atau pukul rata. Perlu diberi perhatian kepada lokaliti, iaitu taburan penempatan dan suku kaum. Jaminan makanan berbeza di setiap lokasi dan suku kaum. Rasanya orang ramai yang bersetuju tentang perkara ini. Saya bagi kat peta ni, kita tengok ini 18 suku kaum di Semenanjung. Kan kalau kita tengok, banyak yang membahagikannya adalah Bajaran Titiwangsa tu. Dari atas ke bawah, Bajaran Titiwangsa membahagi ke timur, ke barat dan ke timur. Yang sangat vulnerable, yang sangat tidak terjamin makanan dia orang adalah Semang Negeri itu. Kita tengok Semang Negeri itu. Sebenarnya ada 1-2 suku kaum yang terkesan, tapi kebanyakan Proto Malay mereka dah berubah. Kebanyakannya hidup di pinggir-pinggir kampung Melayu, kebanyakan kampung mereka yang dah maju dan ramai yang dah berpelajaran tinggi. Okay. Kita tengok Semang Negeri itu. Siapa pernah pergi Kampung Cangkung, Sungai Keniam? Keniam, kalau tengok macam mana? Kalau tengok perempuannya tulang dan kulit. Ya? Ya, kampung batik, orang batik di situ. Perempuan dan kanak-kanaknya tulang dan kulit, tapi lelakinya masih bersihat. Kenapa berlaku begitu? Sebab dia masih buat semi nomad. Dia nak cari makanan, dia kena keluar masuk lautan. Kalau dia keluar masuk hutan 2 hari, 3 hari, dia boleh makan sambil cari sambil makan. Kalau dia balik bawa makanan, anak isteri boleh makan. Kalau dia balik tangan kosong, anak isteri tak makan. Sebab tu dia terpaksa, walaupun kita galakkan dia jangan semi nomad, jangan pindah, dia terpaksa bawa anak isteri dia. Sebab nak bagikan makan. Sebab perjalanan berjam-jam, atau 1 hari 2 hari dalam hutan, tinggal anak, dia terpaksa bawa, tidak anak isteri dia tak makan. Semua yang kita tengok balik yang mungkin yang duduk di pendalaman seperti di Kemia dan Semai, yang duduk di antara timur atau barat Bajaran Titiwangsa tu. Kita tengok Semang Negeri itu. Saya cuba bagi 1-2 contoh suku kaum kita. Batik kita tengok, kita cakap penjaga gunung tahan. Penempatan mereka adalah di sekeliling Taman Negara. Kita tengok ada di sebelah Kuala Tahan, ada di sebelah Merapu, ada di sebelah utara di Kuala Koh dan Arim di Bongusang. Okey. Pahang Kelantan. Mereka paling tidak terjamin makanan dia orang sejak asal, bukannya sekarang tak terjamin. Sejak asal mereka lagi. Jadi dia semi nomad satu lagi saya selalu cakap ke orang, dia orang kebanyakan dia orang tidak ada budaya menyimpan. Sebab apa? Sebab dia orang tak ada poket. Dia tak ada poket. Kita bagi makanan untuk, kita bagi sumbangan makanan untuk 2 minggu, 3 hari dihabiskan. Satu keluarga kita bagi makanan untuk 2 minggu dengan beras 10 kilo, 3 hari dihabiskan. Kita tak boleh salahkan itu budaya dia, sebab dia tak ada tempat nak simpan. Dia tak ada almari, dia tak ada gerobok, dia tak ada apa pun. Macam tu. Jadi kalau daripada rosak benda tu, dia makan. Okay. Lepas tu kita tengok lagi, of course, pendidikan yang main peranan. Pendidikan adalah equalizer kepada perubahan kehidupan. So ramai lagi kampung-kampung batik yang tidak berpeluang untuk mendapat pendidikan. Ini yang kami usahakan. Banyak kami usahakan untuk beri pendidikan pada mereka. Sumber tidak tetap adalah bila masuk hutan tu sumber tak ada tetap. Kalau musim tengkujuh ni tak boleh masuk hutan, hujan lah, apalah segalanya, licin dan sebagainya. Okay? Kemudahan asas kampung memang tak ada. Cerita tentang tadi Cik Muhammad sambut cerita tentang air. Jangan ceritalah bab air kan. Air harap sungai itulah kan? Jadi hasil hutan kurang, makin kurang hasil hutan. Kawasan-kawasan raya, tapi macam taman negara memang hutan yang terjaga, tapi setakat mana mereka boleh menjangkau untuk mendapatkan makanan. Okey. Program yang kita buat program literasi kelas rimba batik kat Kampung Cangkung di Sungai Keniam, Taman Negara. Kita ditaja oleh Yayasan Hasanah. Hasanah adalah daripada Khazanah Nasional. So kita ditaja untuk buat kelas di sana sepanjang tahun 2023 nanti. Sejak daripada kita dah bermula sejak bulan 11 ni sampai kepada ujung tahun
sana. Sebab di sana langsung mereka tidak berpeluang untuk dapat pendidikan. Sekolah yang terdekat adalah lebih kurang 1 jam setengah naik bot, dan banyak jeram. Kalau musim kemarau nak kena tarik bot lagi, jadi tidak berapa. Jadi kita batik ni yang kita tumpukan. Kalau siapa ingat dulu pasal kes 2019 tentang kematian yang berlaku di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur juga orang batik. Pada ketika itu memang kehidupannya begitu. Pada saya apa yang berlaku adalah satu syukur. Satu kata apa? Blessing in disguise. Apa yang berlaku? Kalau 15 orang, 16 orang itu tidak mati, tak ada siapa pandang kat kampung Kuala Lumpur. Sekarang Kuala Lumpur dah berubah. Dah boleh berlaku. Dah ada dewan, dah ada telaga air, telaga pam, dah ada kabin untuk budak-budak belajar. Dah ada elektrik, TMB dah masuk. Okay? Walaupun memakan masa yang panjang daripada 2019 sampai 2022, 3 tahun, 4 tahun, tapi dia tetap berlaku. Alhamdulillah. Walaupun dia kena sabar sebab kerajaan kita biasalah melalui beberapa birokrasi yang terpaksa dilalukan. Ya. Jadi ada isu-isu yang kadang-kadang kita tak boleh fikir. Kita ada ramai yang sini pegawai kerajaan terpaksa ikut orang kata apa prosedur, tapi orang luar daripada kerajaan kadang kita tak boleh nak fikir kenapa sampai begitu sekali. Saya beri contoh tu, ya Kuala Lumpur. Kabin untuk budak-budak belajar kita buat prokhas. Kabin disumbang oleh Yayasan Equinas, Equity Nasional Berhad. Letak di situ, elektrik dah masuk bulan 9 yang lalu. Tiang elektrik hanya 20 meter kepada kabin. Dalam kabin dah ada wiring dah semua. Sudah 6 bulan masih belum boleh sambung elektrik. Jadi bila kita tanya dia, isu dia sebab Equinas tak serah pada KPM tak serah pada JEPWA, dan jadi isu-isu benda yang begitu. GMG buat telaga pam dulu pakai generator pula bajet dia minyak 10 liter satu hari. Jadi 10 liter tu tak cukup untuk pam untuk seluruh kampung guna air. Sekarang ni bulan 9 dah masuk TMB. Kita kami dah berusaha guna modal kami sendiri buat wiring untuk convertkan pump tu guna TMB. Papan meter pun letak situ. Dah 6 bulan. Masih JEPWA tak boleh masuk dengan alasan yang berbagai alasan lah, yang kita pun tak faham. So jadi saya baru berbincang dengan pegawai TMB di Gosang, Cik Fauzi, boleh tak kita pasang meter situ tapi kita gunakan nama orang kampung mohon. Dia kata boleh. So saya akan usahakan untuk batin mak pokok, mohonkan atas nama batin, masukkan meter itu, kos yang kita bayar. Saya cakap ke TMB, kita bayar bil anggaran tu 1 tahun ni dia, supaya dia tak rasa ragu, kerana siapa nak bayar bil nanti. So dia TMB Ibu Musang bersetuju. InsyaAllah dalam bulan ni kita selesaikan isu tak ada elektrik. Budak-budak belajar dalam kabin yang panas, tanpa ada kipas, tanpa ada elektrik. Okay. Dan tu pada saya itu isu-isu pentadbiran yang remeh lah. Okay. Kita pergi kepada Jahai ni di Roya Belum. Dia ada 2 kampung besar, iaitu Sungai Tiang dan Sungai Kejar. Siapa yang pernah pergi Roya Belum? Dah tengok Roya Belum kan? Tempat yang menarik. Tapi dia punya kampung-kampung setihan dia ada 2-3 buah kampung. Dia jauh pendalaman. Dia ada budaya menyimpan sama jugalah. Dia mencari dalam hutan, kurang pendidikan. Walaupun ada sekolah di Sungai Tiang, tapi tak ada yang mampu pergi sekolah menengah lagi. Masih di sekolah rendah lagi. Tiada pendapatan, semua tidak tetap, kemudian asas hasil hutan kurang. Tapi kita tengok di sana, diambil perhatian oleh Perbadanan Taman Negeri Perak. Dia ada ajukan beberapa program. Yang menarik, dia ada buat satu program dia panggil Menrak. Menrak ni adalah patrol hutan, iaitu ranger. Dia latihkan Menrak ni lebih kurang dalam 20-30 orang untuk ronda dalam hutan tu mencegah pemburu haram. Dibayar gaji. Juga ini difinanskan oleh Yayasan Hasanah, tapi di-leadskan by Rimau, NGA Rimau ni, Persatuan Perlindungan Harimau Malaysia. Tapi dananya semua dibantu oleh Yayasan Hasanah. So sekarang dah nampak. Jadi anak-anak muda yang bekerja dalam Menrak ni, mereka ada pendapatan. Gaji mereka lebih kurang 2,000 satu bulan. Jadi dia boleh hidup. Kita nampak ada berlaku perubahan. Dia nak anak dia pergi sekolah, itu yang lebih penting. Pergi sekolah dia nampak cerah masa depan dia orang tu. Walaupun dia orang jauh pendalaman, nak keluar beli barang apa semua tu makan masa naik bot daripada dalam Roya Belum tu. Lain-lain suku kaum dalam Semang Negeri tu, kita tengok Lanoh di Gerik, kampung Air Bah, Bukit Sapi, Ulu Lawin, Tawai. Dia tak ramai. Dia kecil-kecil kampung dia. Yang ramai di Air Bah. Doktor pernah sampai Air Bah.
Aibah dia panggil saya suka sebab dia dapat batin seorang batin yang baru. Batin baru tu orang muda, baru 20-an, dan dia berpendidikan, dia ada SPM, dia bagus kan. Di masalah lanoh ni satu ni, dulu dalam RPS Dala ada diambil orang daripada Ulu Lawin, orang lanoh Ulu Lawin duduk dalam RPS Dala. Selepas 2 tahun mereka lari balik ke kampung asal. Bila balik ke asal memang problem lah, siapa nak pergi entertain dia macam tu. Budak-budak yang dah bersekolah di Dala sekarang dah tak bersekolah. So Lawin memang jadi masalah. Dia tak ramai, ada 13 keluarga atau 14 keluarga dalam tu, tapi selalu masuk ke sana. Tapi sekarang nampak macam Jaku ada bina jalan konkrit dari dalam keluar. Nak pergi ke sana masih off road, tapi dalam kampung tu ada jalan konkrit. Okey. Sama juga lah dia, kampung berubah. Okey, jadi tapi dia tak ramai lah. 3 kampung ni lebih kurang dalam tak sampai 100 keluarga begitu ya. Kan? Kita tengok Mendrik ni di Pasir Linggi, Kuala Musang, Kuala Kerai ada sikit, di Kuala Lah, Jalan Kedabung tu ada sikit, pun tak ramai. Mereka ni tak banyak masalah sebab mereka duduk berhampiran dengan kampung-kampung Melayu dan dah mix sekarang kampung Melayu, dan mereka ramai dah bersekolah. Jadi soal makanan tu gantung kepada kesungguhan diri mereka lah. Kalau bekerja, mereka akan dapat. Mereka duduk dekat, biasalah di Kuala Musang ni banyak ladang-ladang kelapa sawit. Kalau rajin-rajin, mereka akan bekerja di ladang, mereka akan dapat sumber pendapatan untuk membeli makanan. Kintak, satu kampung Kintak di Bukit Asu. Kintak ini tahun lepas kita ada masalah tentang pendidikan yang pelik berlaku di Bukit Asu, dan kita dah berjaya bantu dia orang. Budak-budak yang berumur, pemuda-pemuda yang berumur 40 tahun, betul, boleh baca dan menulis. 38, 39, 40 boleh baca dan menulis. Tapi budak-budak yang umur 12 tahun, umur 18 tahun, 20 tahun tak boleh baca dan menulis. Bermakna dulu dia orang pergi sekolah, sekarang dia orang tak pergi sekolah. Sekolah tak jauh. Jadi kita dah usahakan dengan guru besar, dengan KPM dan semua. Sekarang kita dah buat satu, kita panggil Cub Badui Sekolah tu. Bermakna kita buat sekolah khas, bilik darjah khas dalam sekolah Kampung Pahit tu. Jadi dia orang Kintak ni pergi ke situ, dia tak campur dengan budak-budak lain. Dia sekolah di situ saja, di dalam kelas itu saja. So sekarang dah lebih kurang dalam setahun dah berjalan, nampak ada perubahan di situ. So jadi dia orang ni pun satu-satu kampung dalam Malaysia dan dalam dunia. KNCU pun sama. KNCU lagi awal. Kita berheran macam mana KNCU tak boleh membangun, sebab KNCU sebelum merdeka lagi, orang putih dah jumpa dengan mereka, dah digezetkan tanah adat untuk mereka dulu, dah digezetkan. Tak silap saya 400 ekar di Baling tu, Kampung Lalang tu, dia dah digezetkan di situ daripada dulu lagi, sebelum merdeka lagi dah ada. Tapi mereka masih hidup. Mereka duduk di luar, orang Melayu lagi jauh ke dalam. Mereka duduk berhampiran dengan sekolah jalan kaki je. Tapi masalah yang utama di sini yang kita tengah ada penempatan, masalah dadah, masalah arak dan masalah hidugam. Di Baling itu masalah hidugam yang paling teruk dengan arak di kalangan dewasa, hidugam di kalangan kanak-kanak. So kita dah cuba panggil di Hospital Surabaya datang untuk bagi peranan apa semua. Tapi dia banyak faktor lah, termasuk polis dan sebagainya, ADK dan sebagainya, ada benda berlanjutan. Lepas tu bila berlaku PKP, benda program yang kita ajukan pun terhenti juga. Okey. Senoi, kita tengok Senoi, daripada Senoi ni cuma yang duduk di pendalaman hanya Temia dan Semai. Temia kita tengok yang duduk di timur dan barat banyak di Wangsa. Timur tu yang duduk sebelah Gua Musang, Belatim, Gua Bihai apa semua tu lah. Yang tadi cerita tentang rosak 4-wheel drive. Saya komen sikit tentang 4-wheel drive tu. Kalau NGO tak masuk pun susah juga ni orang dalam tu untuk dapat sumbangan. Selalunya sumbangan dibawa oleh NGO kan. Selain dia orang main 4-wheel drive tu, dia orang bawa, bukan pergi bawa kereta kosong. Dia orang ada program dan bawa barang-barang. Kalau dihalangkan pergerakan mereka tu, memang kena berpilih. Macam sekarang PKOB Gua Musang dah mula. PKOB Gua Musang dah mula nak masuk, kena minta kebenaran. Dia benarkan. Kalau kita mohon, dia benarkan. Kami dah mohon beberapa kali, dia tak ada isu. Cuma dia nak tahu yang kita masuk kan. So sama jugalah tempat. Cuma yang kuat kuasa sekarang hanya Gua Musang. PKOB kalau nak masuk ke Pulau Seri kena perlukan permohonan. Sebelah barat kita tengok Hulu Perak bermula dari Selawar, Kemar, Piah, Kuala Mu, Jalong, bawah tu. Ini yang masih bergantung pada hasil hutan. Kehidupan mereka ini. Yang kita tengok, yang perlu kita tengok jaminan makanan tu masih agak goyang. Yang kita juga perlu beri tumpuan. Tapi kepada Semai pun kita tengok, Semai hanya di sebelah Lenjang, Titom itu saja. Sebelah Lemoy, Pos Lemoy tahu kan? Lemoy itu sekolah
ada di pos Lemoy sejak tahun 84, bukan baru. Orang dalam Lemoy itu semua boleh baca dan menulis. Tok Batin itu hasil pun daripada sekolah tu, Batin Zainal pun daripada sekolah tu. Dia orang memang boleh clear, tapi masalah pengangkutan nak masuk kampung dia walaupun 18 km mengambil masa 1 jam setengah. Jalan tu saya tak tahu, memang susah nak dikatakan, tapi menjadi satu tarikan kepada orang nak masuk sebab thrill kepada jalan tu. Berapa kali runtuh kali ni. Tapi elektrik belum masuk dalam sana. Air masih pakai air bukit. Jadi sekolah tu semua pakai solar. Jadi okey. Jadi kita tengok yang Titom Lenjong, Telanok lah di kampung Telanok, pos Telanok tu dibangunkan disebabkan oleh dam susu tu. Empangan susu tu. Semua dah masuk elektrik sekarang. Kita tengok. Jadi sebelah barat kebanyakan, yang sebelah barat ni kita tengok kebanyakannya sudah dijamah oleh pembangunan lah. Antara suku kau paling ramai Semai lah, paling ramai. Jadi belah barat Gopeng, Tampah, Batang Padang ni semua dah orang kata asimilasi dengan masyarakat perdana ni. Kerja ladang, kerja kilang, semua ada. Rajin dengan tak rajin. Macam pos gedong kita tengok, Ulu Geruntum, semua tu semua dah buka mata. Jalan nak masuk kampung pun dah ada jalan yang baik. Pada saya tidak ada masalah lagi, pada cuma pendidikan yang lebih dengan beri perhatian yang lebih pada mereka ini untuk dapat ni. Kita tengok Senoi yang lain, Jahut, Cik Wong, Mah Mary, Semak Beri ni semua dah okey lah. Cik Wong mungkin ada masalah sikit Kola Gandah tu. Kan? Tapi yang Mah Mary, kalau tengok saya Sabtu lepas pun ada pergi Pulau Keri, semuanya pun nampaknya macam tak ada masalah lah dia orang. Rajin dia nak bekerja, nak mengubahkan diri sendiri. Itu kepada pembangunan minda sendiri saja. Okay, Pulau Keri pula dah sekelilingnya dengan pelabuhannya, dengan apanya semua. Kalau nak bekerja tu bukan ada masalah lagi. Jadi Semak Beri ramai yang orang ingat Semang Negeri tu sebab dia duduk di pedalaman sikit. Semak Beri kita tengok di Sungai Kucing. Tahu tak Sungai Kucing? Kita nak bandingkan Semak Beri dengan Ulusan. Orang Batik dengan orang Semak Beri jauh beza perkembangan dia orang. Orang Semak Beri dah pergi sekolah, dah pergi apa semua, walaupun jauh, lebih jauh daripada orang Batik. Semak Beri di mana? Di Sungai Tiang, di 2-3 kampung, di Berul, di Hutan Kanur semuanya. Jadi semua dah ni. Banyak suku kaum lain yang menumpang di situ. Banyak yang macam Batik daripada Kolokoh ada pergi ke Sungai Berul. Jadi dia orang lebih saya rasanya tak tahu lah, dia punya cara pemikiran masyarakat Semak Beri ni lebih berbeza dengan masyarakat yang negeri tu yang lain. Melayu Proto semua 6 sub-etnik hidup bersama masyarakat Melayu sudah sekian lama. Cuma orang Kanak nampak ada problem sikit. Orang-orang lain rasanya tak ada. Orang Seletar okey tu. Orang Seletar rasanya dah okey. Dan cuma Kanak saja, Kota Selangi, Sungai Selangi tu memang ada problem sikit. Tapi dia tak ramai, sekarang 30 keluarga je. Saya takut dia pupus je. Kalau pupus itu memang kita dah tak ada. Dah tak ada lagi dah. Okey. Di susah-susah program yang kami buat lah. Ini semua dicangkung. Kepada Limba Batik. Setelah bantuan baku makanan ini yang Mak Mary. Okey, kesimpulannya bagi memastikan tujuan jaminan makanan ini tercapai dalam komuniti orang asli, penerapan ilmu pendidikan asas adalah penting bagi mereka. Dengan pendidikan dapat meningkatkan kemampuan setiap individu pada setiap masa, dan mereka akan memiliki akses ekonomi dan keupayaan fizikal ke atas makanan yang cukup, selamat dan berkhasiat yang memenuhi keperluan dan cita rasa makanan untuk hidup aktif, sihat dan sepanjang masa. Rasanya itu saja. Kita selalunya bila kita nak buat kerja kebajikan ni, kita kena berpakat, kena berkumpulan. Bapak sendiri-sendiri tak jadi. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas seminar yang disampaikan oleh Encik Johan. Seterusnya diminta Encik Johan untuk terus berada di pentas bagi meneruskan sesi soal jawab daripada para peserta. Dipersilakan kepada para peserta untuk mengemukakan soalan. Di mana-mana tak basi ke? Bawa balik ke simpanan yang di bahagian gym ni.
Okey, kita di gudang kita, Di gudang lah. di gudang kita ada cold room, dia panggil bilik sejuk. Gudang kita ada bilik sejuk yang sangat besar. Okey, kalau kata kita bawa benda-benda yang boleh rosak seperti buah, tapi kalau nasi biryani tak boleh simpan tu. Nasi biryani itu selalunya kita segera edarkan kepada gelandangan di sekitar Kuala Lumpur ataupun kita retort. Retort ni bahasa Melayu panggil apa retort tu? Retort ni kita masukkan dalam satu bekas dan kita vacuumkan dia, kita seal dia, dia tahan 6 bulan. Buka nanti, panaskan boleh makan balik nasi biryani tu. Jadi makanan yang kita kumpul ni, ada yang makanan yang boleh tahan lama, ada makanan yang mudah rosak seperti sayur, ayam apa semua tu, itu kita kena edarkan pada hari yang sama. Kalau kita simpan dalam peti sejuk kita pun, besok kita dah kena edarkan. Tapi nak pergi ke pos Belantin tak boleh lah. Lagi satu nak tanya lah berkenaan kadang-kadang apa ni bencana alam lah, banjir ke dan sebagainya lah. Macam mana kita nak hubungi bahagian yang Boleh nanti saya bagi kad saya gunakan untuk Persatuan Orang Asli Semenanjung. Boleh hubungi kita bila berlaku bencana. Sebenarnya kita bukan beroperasi atas bencana sahaja, kita beroperasi sepanjang tahun. Tak bencana pun kita bantu, tak berlaku bencana pun kita bantu. Bagi maklumat kepada kita, kalau maklumat itu sahih, dan kita akan hantar bantuan. itu saja. Baik, 2 soalan. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Kita selalu pergi kepada di Sungai Siput, di Lasah, kita selalu hantar bantuan. Di mana kita Posium, di Kuala Mu, di sebelah situ Jalong dan sebagainya. Kita ada, boleh kata kita setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali kita akan sampai. Begitu juga di sebelah Aring, sebelah Kuala Koh. Kita memang bukan touch and go lah. Kita kalau masuk kita akan ulang lagi sehingga mereka kenal kita lah. Jadi kalau pergi kampung sekali pergi dah, kita tak pergi dah, kita pergi pula, dia orang pun tak tahu ni siapa pula datang ni. Tapi kalau kita kerak pergi, dia orang dah kenal kita. Sebahagian daripada mereka tu tengah malam pun telefon saya juga. Tengah malam pun dia telefon kalau ada masalah. Kita sampai bukan sekat. Kita perkhidmatan kita beyond food, melangkaui makanan. Benda-benda lain pun kita bagi bantu juga, bahan-bahan kesihatan, shampoo, sabun dan sebagainya. Juga perkhidmatan untuk bawa ke sini. Dr. Rizali tahu kami pernah selamatkan satu penderaan seksual yang dalam kampung orang batik, yang kita bawa lari anak dia ke sini, hantar kepada Hospital Orang Asli Gombak untuk selamatkan dia. Dan kemudian dah selesai dah semua 3-4 bulan dan kita hantar balik sehingga dia dah okey, kita hantar balik. Okey, Dato', nampak macam buka mikrofon tu. Okay, Cik Ali saya baca ni, cuma baru sekarang nampak muka. Saya kawan juga, nama kasut saya Johan Khalid. I thought Johan, tapi nampak bukan. Okay, sangat bagus diberi apa ni, biasan makanan ni. Dan diberi fokus pada vegetables tu is very good. Saya pun sejak dulu saya dakwa kepada Malaysia. Saya try to be champion on vegetable. Sebab kita tahu orang ni memang backlog. Jadi dia orang sangat terbelakang. Dari sini sebelah sini, tapi ikan, semua sampai sini dia backlog. Dan very good effort by Asari lah. Cuma saya cadangkan daripada membeli ikan tu, bagi diorang lah, supaya diorang ni boleh maknanya probably daripada makanan tu mungkin diberi sesuatu yang diorang boleh usahakan sendiri dan orang lah untuk survival dia. Boleh dapat. Okey, saya bagi sikit apa yang Datuk punya cadangan itu memang baik dan kita memang ada usahakan. Datuk, kita memang ada usahakan begitu. Ada beberapa tempat yang kita bagi joran, kan? Tapi kita kena ingat tu, orang kata bagi joran. Kalau bagi joran di kolam yang tak ada ikan, pun susah kat dia. Nak mancing apa, ikan tak ada lah tu. So kita kena bagi joran, cari tempat yang ada lubuk, yang ada ikan, kan? So contoh saya bagi tu boleh tengok, tu pun biasa pergi Pos Yom di kampung Yom tu. Sekarang ni, dulu asalnya kami mulakan dengan dengan sahabat Jariah Malaysia, kami mulakan 4 chalet. Sekarang ada 34 chalet, kan? Sehingga dapat kampung Lestari dapat bajet for 1 million. Sekarang dah buat arena, itu betul besar. Perak tu janji buat arena, dia buat arena. Sekarang ni ada buat kios, ada buat tandas, itu mula pada awal asal. Dan kami galakkan dia orang buat koperasi, dan dia orang buat koperasi. Sekarang dah ada koperasi. Itu juga berlaku di atas sikit. Besok pun sekarang dah ada di Batin Daud. Batin Daud pun dah ada chalet sekarang.
Dia orang yang kita penting, yang kita tengok, kita galakkan dia orang. Dia orang datang melawat, tengok dia, bila balik kat kampung dia orang, jangan buat benda yang sama. Dia kena improvise, kena bagi canggih sikit daripada yang dia tengok. Jadi bila saya bawa benda yang sama pergi kepada di Cameron Highland, dekat Telanok atau kampung apa? Rening. Ulu Rening. Kan? Ulu Rening. So dia orang banner. Sekarang ni macam dia buat chalet banyak-banyak, tanah di luar. So kalau tanah di luar, dia jual satu malam RM60. So kalau dia buat tanah di dalam, jual RM80 per orang duduk. So sekarang ni dia Rening buat chalet, tanah di dalam. Jadi kalau siapa pergi tidur sana, tanah di dalam. Tapi pula dia akan jadi masalah. Apa yang kami bantu tu? Contohnya yang di posium tu, apa yang kami bantu? Kalau kita nak bantu dari segi bayar gaji untuk dia buat tu tak boleh. Kita cakap dengan orang, kami ada makanan. Buat pembangunan chalet ni untuk ekoturism. Okey, berapa orang yang nak terlibat? 15 orang, 20 orang. Okey, terlibat 20 orang ni, 20 keluarga ini, jangan fikir tentang nak cari duit beli makan. Sebab makan kami hantar. Fokus siapkan benda tu. Siapkan chalet tu. So dia orang fokus, 20 orang tu, 20 keluarga tu, fokus buat chalet tu. Setiap minggu kami hantar makanan. Jadi dia tak pening nak fikir anak dia nak makan, isteri dia nak makan. Jadi itu membuatkan yang boleh menyiapkan benda tu. Sama juga di Rening buat yang sama. Jadi dia tak perlu masuk hutan. Dia cuma perlu masuk hutan cari bahan-bahan untuk nak buat chalet saja. So jadi dah 2-3 tempat dah berjaya benda yang begitu. Di Pulau 7 di Temenggong, di Bandung, kami bagi 250 anak durian 3 tahun yang lalu. Rasanya tahun depan dah boleh makan, tahun depan tu satu lagi. Tapi out of 250 yang hidup, yang tak diganggu oleh gajah, lebih kurang ada 150 pokok lagi. Sebab situ ada gajah kan. Jadi terpaksa kami taruhkan pagar elektrik. Lepas dia tahun beberapa bulan yang pertama tu memang berlawan dengan gajah. Gajah selalu cabut pokok, bijak-bijak. So, bila taruh pagar tu, sekarang pokok dah mula besar. So harap akan dapat hasil kepada orang-orang Pulau 7 untuk durian. Durian kita bagi yang bermacam spesies, bukan musang kita ada. Ada IOR, ada benda-benda yang lain. Okey, insyaAllah ni boleh Cik buat sambut. Kontak kita boleh kerjasama. Okey. Puan Raida. Selamat pagi, saya Puan Raida. Saya daripada Hospital Al-Azli, unit kerja sosial Hospital Al-Azli. Okey, banyak kes kanak-kanak orang asli yang kita dapati yang kurang zat makanan isunya adalah sosioekonomi. Okey, bagaimana Food Bank boleh membantu kami agensi kerajaan, terutama PKD daerah yang ada di sini, untuk kami bantu bagi bakul makanan daripada Food Bank? Okey, dia benda ni kita kena buat satu program. Kita tak boleh secara rawak pilih siapa benda lalu tak. Bila kita buat satu program, kita mudah untuk kita dapat funding. Dia benda ni kalau untuk berterusan, kita kena ada funding. Kalau tidak, kita buat touch and go lah. Kami ada bagi, lepas tu tak ada. So bila kita ada funding, kita boleh berterusan. Jadi kalau macam Puan Raida cakap tadi, dapatkan kat mana dapat? Be spesifik. Kampung-kampung, mungkin ada 10 kampung, 15 kampung. Okey, berapa kampung ni, berapa kampung, berapa orang. Kita buat jadual dan kita boleh setiap bulan kita boleh hantar. Okey, macam ni Encik Johan, kes kami adalah rujukan daripada doktor lah. Daripada macam saya kerja hospital doktor, mungkin di Pejabat Kesihatan ada pegawai pemakanan dia. Okey, benda ni adalah kanak-kanak kurang zat makanan yang perlu bekalan bakul makanan yang orang kata kita perlu supply pada warga dia, kanak-kanak ni, untuk menaikkan berat badan dia. Macam makanan-makanan mungkin membantukan ringan keluarga ni lah daripada faktor ni yang B40 kan terutamanya. Sebab kelangsungan hidup mereka ni amat perlu untuk kanak-kanak ni naik cecah berat badan yang optimal lah. Kita bagi bantuan ni bukan boleh bagi budak tu je. Family dia pun nak bagi juga. Takkan bagi kat dia je, anak mak bapak yang tak bagi kan. Jadi kita terpaksa bagi untuk the whole family. Kadang-kadang kita contoh Puan Raida, Sungai Siput. Hospital Sungai Siput, PKD Kuala Kangsar. PKD Kuala Kangsar ada hubungi kita, dia ada bagi senarai kita, budak-budak yang malnutrition. Dia siap bagi kampung ni bagi kita. So dia bagi cadangan apa barang yang kita patut bagi. Dia bagi cadangan hanya untuk budak-budak tu je. Dia tak bagi cadangan untuk keluarga. Jadi kita akan masukkan tambahan makanan untuk keluarga tu sendiri. Sebab tu kita perlukan maklumat yang lebih sikit daripada doktor yang pergi tu. Keluarga ni berapa orang?
Keluarga kanak-kanak yang malnutrition ni berapa orang? Mak dia, abang berapa orang, satu rumah tu berapa orang. Jadi kuantiti makanan yang kita bagi tu biar bersesuaian. Jangan keluarga dia sampai 8 orang, kita bagi sikit beras 5 kilo, dia tak cukup lah. Jadi kita kena tengok, kalau keluarga tu 2 orang, 3 orang, dia kita bagi sekian banyak. Rasa benda tu ada PKD yang kontak kita direct. Ada PKD yang kontak direct. Tapi kalau macam Puan ada boleh bagi maklumat yang lain, kita boleh usahakan, insyaAllah. Okay. Soalan seterusnya. Betul tadi. Ada nak? Okay, terima kasih. Selamat pagi. Saya CK, Pegawai Pemakanan yang bertugas di Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Berkaitan dengan baku makanan tu, saya rasa saya akan bawa balik isu ni lah untuk kumpulkan maklumat yang berkenaan. Sebab program baku makanan di Kementerian Kesihatan sekarang ni kita ada kekangan yang agak ketat sebab nak pemilihan penerima bergantung kepada pendapatan keluarga dia mesti dalam kalangan miskin tegar. Okay, so ramai lagi yang sebenarnya kita tak boleh nak bagi bantuan sebabkan dia punya pendapatan, terutamanya golongan yang miskin bandar ataupun duduk di pinggiran bandar lah. So yang ini saya akan bawa balik dan usahakan, dan saya akan kontak balik pihak food bank mereka untuk tengok macam mana kita boleh kolaborasi lebih lanjut. Dan terima kasih juga perkongsian yang sangat menarik tadi. Tuan telah highlight lah banyak isu yang sepatutnya kita tahu tetapi kita terlepas pandang mengenai food security. So ada beberapa soalan daripada saya. Yang pertama tadi Tuan ada sebut pasal tax exemption kan. So nak further clarification sama ada penerimaan in kind, maksudnya dalam bentuk barangan, layak juga untuk dapat tax exemption, dan adakah ini betul dan kalau betul macam mana kita nak tentukan harga dia, sama ada tentukan bergantung pada harga pasaran ataupun harga kos dia. Okay. Boleh cakap? Boleh sila saya. Tengok macam ada banyak lagi. Memang ada lagi. Okay, saya balik pada awal tadi. Puan Cik Cik tadi cakap tentang untuk bagi baku makanan. Sebenarnya Puan Dahlia permit memang berurusan dengan saya selalu. Puan Dahlia is a pengarah, kan? Dahlia permit Jakwa Selangor. Saya Jabatan Kesihatan. Oh, Jabatan Kesihatan. Okey. Sebab Jakwa Selangor memang selalu berurusan dengan kita dengan untuk orang asli ni lah. Ya, tapi untuk baku makanan tu mungkin kita boleh bincang lanjut. Sebenarnya macam nak cerita tadi, kalau kita collaborate dengan kerajaan, dengan agensi kerajaan, rasanya kita lebih mudah dari kita untuk kita dapat funding. Mungkin corporate funding dia tak boleh bagi kepada PKD, funding dia tak boleh bagi kepada kementerian, tapi funding boleh bagi kepada NGO, kan? Jadi kita boleh buat market kita tu untuk satu, macam Datuk cakap tadi, kita nak buat benda jangan on the one go. Kita buat satu perancangan yang jangka panjang, mungkin 6 bulan, mungkin setahun, untuk kita bantu the same family, kan? Supaya dibangun daripada itu yang kita nak, supaya dia bangun daripada kemiskinan dia tu. Dia lupakan bab nak cari makan, kan? Dia tumpukan kepada kerjaya yang dia buat. Kalau dia berladang, dia tumpukan kepada ladang dia, kan? Kalau tidak dia nak kena pergi pancing ikan lah, nak cari itulah, nak cari tangkap ayam lah untuk keluarga dia makan. Jadi makanan kita bagi, tapi dia tumpukan kepada kerjaya yang dia buat. Okay. Tentang tax exemption in kind, kalau in kind tu adalah essential food, macam nak beli beras, nak beli gula, nak beli tepung, itu ada tax exemption. Tapi kalau dia bagi in kind, barang yang dia bagi tu dah 6 bulan nak expired, tu tak ada tax exemption. Faham kan? So kalau dia kata dia nak bagi kita beras 1000 beg beras, itu dapat tax exemption. Atau nak bagi gula 5 tan, itu dapat tax exemption. Tapi kalau dia kata nak bagi apa coki-coki atau nak bagi apa cereal yang lagi 3 bulan nak expired, itu kita tak ada tax exemption. Okay. Value tadi, bila barang-barang asas, nilai dia memang tetap kat pasaran. Dia tak perlu risau bab value pun, nilai harga. Okay, tadi Tuan juga ada sebut pasal distribution center ataupun store kan. So sama ada Yayasan Food Bank hanya ada satu yang main ataupun ada di sekitar Malaysia ada distribution center ataupun store. Okay, kita punya warehouse, kita punya store asal kita di Kajang. Kita memang yang besar di sini Kajang lah. Di tempat-tempat lain kita tak ada store belong to us, tapi kita panggil
food bank community. Kita tubuhkan food bank community di beberapa tempat. Rasanya ada 7 atau 8 dalam Malaysia ni. Ada di Baling, ada di Kuala Tahan, ada di Gopeng, ada di Sri Skandar. Food bank community ni diuruskan oleh orang tempatan. Tapi kita yang supply kan barang-barang itu. Okay? Jadi bila sampai hujung bulan, 15 hari bulan, dia akan buat senarai apa barang yang orang dah ambil. Lepas tu dia bagi maklumat kita apa barang yang kurang dan kita akan tambah, bagi penuhkan balik. Tapi operasi food bank community ni bukan seperti siapa nak barang datang ambil, bukan gitu. Kita ada sistem macam mana kita buat supaya tak dibazirkan. Kita bukan buka macam kedai runcit. Kalau tidak, orang datang nak tu nak ambil nak tahu ini sekejap habis. Kan? Kita ada sistem dia. Bermakna sekali dia datang dia boleh ambil berapa barang? 4 barang maksimum. Kita buka mungkin hari Selasa dan hari Sabtu. Kan? 2 hari saja. Dia kena plan. Dan kita pula yang operate food bank community tu, dia kena tahu masyarakat dia. Dia tahu orang yang datang ni, dia ni kaya ni. Dia ni tukang kebun, dah ada gaji semua, dia tak layak datang. Dia sendiri kena tahu lah orang operate tu, NGO yang operate food bank community, dia kena tahu kenal orang kawasan dia. Jadi kalau kata Siki cakap tadi, tempat-tempat lain memang kita ada. Tempat-tempat lain yang kita boleh, kalau nak hantar barang kita akan telefon dia orang, okey. Kalau kata contoh nak hantar di Kuala Lipis, kita bagi yang food bank yang di Kuala Lipis untuk hantar. Okey, terima kasih. Satu soalan yang last, mungkin boleh bagi penerangan sedikit mengenai NGO ataupun agensi lain yang ingin berkolaborasi dengan Yayasan Food Bank, apakah kriteria dia? So, misal kata dari segi pecahan tugas, pecahan tanggungjawab dan ataupun apa kriteria pemilihan ataupun penerimaan Yayasan Food Bank. Thank you. NGO yang nak daftar dengan kita, dia kena sign MOU dengan kita. Dalam sign MOU tu ada tugas-tugas yang dia perlu buat. Itu rasanya itu formality saja. Tapi kita bila on the ground itu yang lebih penting. Kita nak tengok macam mana dia operate. Kita nak bagi barang dari NGO, dia ada syarat-syarat dia. Bukan setakat dia register kita saja. Dia kena bagi senarai nama orang yang dia nak bantu. Dia bukan boleh bagi kampung ni ada 50 orang kita nak bantu. Siapa 50 orang tu? Dia kena ada data. The important thing is NGO yang kita bantu adalah NGO yang ada data. NGO yang cakap kosong tak ada data, memang kita tak bantu. Banyak NGO pun kita kena faham. Ada NGO politik, ada NGO masyarakat, ada NGO yang macam-macam jenis NGO. NGO politik ni kita kurangkan lah. Sebab kadang-kadang kalau kita bagi makanan pada dia pergi hantar, dia tukar. Dia tahu bendera dia. Tahu bendera parti dia atau tahu gambar bawah dia kat situ lah. Itu kita tak boleh lah. Sebab tu bila kalau kita bagi barang dari NGO, kita pun akan supervise. Bermakna ada orang kita yang ikut juga untuk program-program yang dia orang buat. Itu. Dan kadang-kadang sebahagian daripada kos pun kita tanggung. Logistik kita bantu. Kadang-kadang nak pergi Gua Musang, kalau dia NGO nak bawa, kos sangat tinggi. Kita ada hubungan baik dengan APM. Kita boleh telefon APM dari Gua Musang. Dia boleh turun datang lori 5 tan dia ambil barang naik. Jadi kita dah jimat kat situ. Jadi sikit NGO mana pun boleh datang bincang kita. Yang penting dia genuine dan dia ada data untuk perkhidmatan dia orang. Okey. Terima kasih. Sebarang soalan? Demikianlah tadi sesi soal jawab bersama Encik Johan. Diminta Encik Johan untuk terus berada di pentas. Seterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput Dr. Izandis, Pengarah Hospital Orang Asli Gombak, untuk menyampaikan cenderahati kepada penceramah kita. Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas penyampaian cenderahati tersebut. Kehadiran sekalian, suka saya maklumkan majlis akan berhenti rehat seketika untuk memberi ruang kepada semua yang hadir menikmati juadah minum pagi yang telah disediakan di luar. Program seminar kita akan bersambung semula pada pukul 10.45 pagi. Silakan.